Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini untuk kelas tajwid kita. Dan apa khabar semua para penonton yang dirahmati oleh Allah SWT? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat bersama orang-orang yang tersayang, dapat meluangkan masa dengan ahli keluarga, dapat buka puasa bersama, dapat sahur bersama, dan mungkin di antara kita pun tolong untuk memasak bersama dengan ahli keluarga. Begitu juga dapat solat tarawih bersama dekat rumah. Jadi hikmahnya masjid tertutup, jadi dapat meluangkan masa dengan ahli keluarga untuk bersolat tarawih berjamaah di rumah. Jadi sebelum apa-apa, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang nak dikongsikan pada hari ini diberkati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebelum kita mula dengan topik baru pada hari ini, kita recap balik. Kita revise balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kalau kita ingat apa yang kita dah belajar minggu lepas tentang mat, yang ni apakah itu mat? Kita dah belajar mat itu dari segi bahasanya dan juga dari segi istilahnya. Matnya dari segi bahasa adalah dengan yakni memanjangkan. Kemudian dari istilahnya, panjangkan bacaan itu kerana ada huruf-huruf mat. Jadi kita dah faham segi bahasa dan juga istilah. Jadi kenapa kita panjangkan? Kerana ada huruf-huruf mat. Kita dah belajar apa itu huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat ada berapa banyak? Ada 3. Alif, waw dengan ya. Jadi cara kita nak ingat huruf-huruf mat ni adalah dengan menghidupkan huruf-huruf tu. Tadi alif, waw, ya kita hidupkan jadi awi. Jadi kalau kita nak senang ingat mat, ingat awi. Begitu juga mat yang kita dah belajar secara asasnya terbagi kepada 2. Secara asas, basic, bagi pada 2. Yakni mat asli dengan mat far'i. Kemudian kita fokus kepada mat asli. Mat asli ni ada keadaan-keadaan dia. Okey, sebelum keadaan dia, mat asli ni ada, kalau kita ingat kita belajar tentang kadar harakat dia. Kalau kadar harakat ni, mat asli ni berapa harakat? Hanya 2 harakat. Kerana mat asli ni, kenapa dinamakan asli? Sebab pada asalnya panjangnya dalam bacaan itu hanyalah dengan 2 harakat. Jadi sebab itu kadar harakatnya cuma 2 harakat saja. Dan mat asli ni juga, kalau kita dah belajar pada minggu lepas, mat asli dinamakan juga dengan mat tabi'i. Tabi'i apa maksudnya adalah sama juga maksudnya dengan asal. Pada asalnya 2 harakat. Sebab itu dinamakan dengan mat asli. Dan juga apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, mat asli ni ada keadaan-keadaannya. Cuba kita recap balik. Contohnya dekat sini ada 5 keadaan. Pada keadaan pertama, mat itu terjadi. Apakah mat itu? Yang ni panjangnya dalam bacaan itu terjadi sama ada di dalam waktu waqaf ataupun wasal. Dan kalau kita ingat balik apa tu waqaf, apa tu wasal. Waqaf ini bila kita nak stop tengah-tengah bacaan kita. Wasal ni bila kita nak sambung bacaan kita, tak ada stop. Jadi mat ini dia terjadi sama ada di keadaan waqaf ataupun wasal. Ini dia namakan dengan mat tamkin yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kemudian apa yang kita dah belajar pada minggu lepas tentang mat tamkin dari segi bahasa, kemudian dari segi istilahnya. Kemudian contoh-contoh mat tamkin seperti an-nabiyyina, huyyitum. Jadi kita recap balik apa yang kita dah belajar minggu lepas tentang mat tamkin. Kemudian keadaan yang kedua terjadi pada waqaf saja. Mat ini dia terjadi, panjangnya dalam bacaan itu terjadi bila
bila kita nak waqaf je, bila kita nak stop bacaan, baru dia terjadi panjang dalam bacaan. Kalau kita nak sambung, dia tak jadi panjang. Ini dinamakan dengan mad iwad. Kemudian keadaan yang ketiga terjadi bila wasal saja. Bila kita nak sambung bacaan, baru dia jadi panjang. Kalau kita stop dekat situ, dia tak jadi panjang. Ini dinamakan dengan mad silah sughra. Kemudian mad ini terjadi, panjangnya dalam bacaan terjadi, tidak ada kena-mena dengan waqaf dengan wasal. Dianya ada dekat awal surah saja. Ini dinamakan dengan mad asli harfi. Kemudian yang terakhir, mad ini terjadi pada keadaan yang khas. Tak ada kena-mena dengan waqaf dan wasal, tak ada kena-mena dengan awal surah. Dia keadaan yang khas. Ini dinamakan dengan mad badal. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan fokuskan kepada mad iwad. Yakni mad itu terjadi apabila kita nak waqaf. Bila kita nak stop, baru terjadinya panjang dalam bacaan. Okey. Jadi pada hari ini insya-Allah kita belajar tentang mad iwad. Okey, jadi mad iwad. Mad iwad ni apa sebenarnya? Iwad tu maksud dia apa? Iwad ni, okey, sebelum kita masuk, iwad ni maksudnya dari segi bahasa dengan istilah. Tadi kita dah cakap tentang mad iwad ni. Mad iwad ni bila dia terjadi? Bila kita nak stop bacaan kita, baru adanya mad iwad. Baru terjadinya panjang dalam bacaan. Kalau kita nak sambung, dia tak jadi panjang. Jadi itu dah adalah mad iwad. Jadi mad iwad ni, apa maksud iwad? Iwad dari segi bahasa maksudnya adalah ganti. Iwad tu apa? Iwad itu adalah ganti. Okey. Jadi itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, mad iwad ni adalah mad yang dibaca dengan dua harakat untuk ganti dengan fathah, dengan tanwin fathah. Okey, lagi sekali, mad yang dibaca dua harakat. Okey, mad yang dibaca dua harakat sebagai ganti kepada tanwin fathah. Okey. Tadi kita dah cakap dari segi bahasa maksud iwad itu adalah ganti. Ganti apa? Jadi istilahnya bila adanya tanwin fathah ketika waqaf, ketika kita nak stop bacaan kita, kita gantikan tanwin fathah itu dengan mad dua harakat. Okey, baik. Mesti ada soalan nak tanya, apakah itu tanwin fathah? Tak pernah dengar sebelum ni tanwin fathah. Saya pernah dengar fathah. Fathah itu adalah baris atas. Tapi apakah tanwin fathah? Tanwin fathah ini sama juga baris atas, tapi dia ada dua. Itu dinamakan dengan tanwin fathah. Bila akhirnya ada tanwin fathah ini digantikan dengan mad, digantikan dengan bacaan dengan dua harakat. Itu dari segi bahasa dengan dari segi istilah. Mungkin kalau saya terangkan dari segi istilah je, mungkin ada yang kurang faham. Jadi saya datangkan contoh. Okey, contoh dia begini. Ni antara contoh ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Kalau kita baca yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu aliman hakima. Nampak saya baca dengan hakimah, bukan dengan hakim. Sebab apa? Tadi saya cakap kita gantikan tanwin fathah dengan dua harakat, dengan bacaan mad dua harakat. Mana tanwin fathah? Ini tanwin fathah. Hakiman, tu tanwin fathah. Bila dia nak waqaf, kita tak baca dengan hakiman. Kita tukar tanwin fathah ini dengan panjang dua harakat. Jadi dia jadi hakimah. Lagi sekali saya baca. Wa kana Allahu aliman hakimah. Okey. Ini contoh untuk akhirnya dengan huruf alif. Dalam mad iwad ni ada 3 contoh ataupun 3 types. Type yang pertama adalah akhirnya dengan alif. Macam tadi yang kita baca tu, akhirnya dengan alif. Yang kedua, contoh yang kedua, akhirnya dengan hamzah. Macam mana nak baca tu? Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samai ma'a. Jadi macam gitu juga.
dekat hamzah ni atas dia ada tanwin fathah. Apa tu tanwin fathah? Baris atas tapi ada dua. Ada dua. Tapi bila kita nak stop dekat situ, kita hidupkan, kita panjangkan dua harakat. Jadi dia bukan dengan baca ma'an, tapi kita baca dengan dengan dua harakat. Ini akhirnya dengan hamzah. Tadi yang ini akhirnya dengan alif. Okey. Kemudian types yang ketiga. Okey, kat sini ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wazidnahum huda. Kita tukarkan lagi sekali tanwin fathah dia dengan mad dengan dua harakat. Dia bukan baca dengan hudan tapi huda. Yang ini akhirnya dengan alif. Ini pun alif, ini bukan ya. Tapi ini dinamakan dengan alif maksurah. Ya itu bila ada dua dot kat bawah, itu baru ya. Tapi kalau tak ada dua dot, dikira alif juga, alif maksurah. Okey. Jadi ni tiga contoh. Yang pertama akhirnya dengan alif, yang kedua akhirnya dengan hamzah, yang ketiga akhirnya dengan alif maksurah. Okey, jadi sebab tu kita tak baca hakiman ma'an hudan, tapi kita baca huda. Okey, kita panjangkan, kita tukar tanwin fathah dia dengan mad dua harakat. Tapi kalau kita nak sambung, baru kita pendek. Contoh hakiman, kemudian sambung dengan ayat seterusnya, ma'an, kemudian sambung dengan ayat seterusnya. Tak ada waqaf, tak ada stop. Kalau nak stop, baru dia jadi panjang. Begitu juga dengan hudan. Okey. Tapi ini adalah contoh-contoh yang mana dibolehkan panjang ataupun tukar tanwin fathah itu kepada mad dua harakat. Ada juga contoh yang terkecuali daripada hukum yang begini. Contohnya, sebentar. Okey, contohnya apabila akhirnya dengan tak. Kalau kita nampak ni tak, akhirnya tak, tapi ada tanwin fathah. Macam ni kita nak baca kalau waqaf. Adakah kita baca dengan rahmatah? Kalau kita belajar tadi mad iwad dari segi istilah itu, tanwin fathah kalau nak waqaf kita tukarkan kepada mad dua harakat. Ini tanwin fathah, ada baris atas ada dua. Bila kita nak stop, kita gantikan kepada mad dua harakat. Adakah itu betul? Itu tidak betul. Sebab apa? Sebab akhirnya kalau tak, ini dinamakan tak marbutah. Okey, kalau akhirnya ada tak, kita tak ikut hukum mad iwad. Sebab apa? Tak marbutah ni kalau kita nak stop bacaan, dia jadi ha. Jadi bacaan yang betul ni adalah dengan rahmah, bukan rahmata. Kita tak hidupkan ta itu. Jadi tak marbutah ini terkecuali daripada hukum mad iwad. Yang tadi mad iwad hanya apply kepada yang ujung dia alif ataupun hamzah ataupun alif maksurah, tapi tidak apply kepada tak marbutah. Sebab tak marbutah kalau kita nak stop dia jadi ha, rahmah, bukan rahmata. Okey, nampak? Kemudian yang misal yang kedua yang terkecuali daripada hukum mad iwad adalah bila baris bawah ada dua. Dia tak termasuk pada mad iwad. Sebab mad iwad itu secara istilah tadi gantikan tanwin fathah yang baris atas dua itu digantikan dengan bacaan mad dua harakat. Jadi dia cuma apply kepada tanwin fathah baris atas. Dia tak apply kepada tanwin kasrah. Ini dinamakan tanwin kasrah. Baris bawah yang ada dua itu dinamakan tanwin kasrah. Jadi dia tak apply kepada tanwin kasrah. Jadi kita jangan baca kitabim mubini. Itu salah. Sebab apa? Mad iwad hanya untuk tanwin fathah macam ini. Hakiman, ma'an, hudan. Itu semua tanwin fathah. Tapi kalau ini tanwin kasrah, tak termasuk kepada mad iwad. Jadi cara bacaan betulnya untuk ini adalah kitabim mubin. Begitu saja. Okey. Macam ini tadi bukan baca dengan
rahmatah. Tapi bacaan betulnya adalah rahmah. Dan bukan rahmat rahmah. Tak, itu kita jadikan hak. Begitu juga dengan kitabim mubin. Bukan kitabim mubini. Ni kita jangan hidupkan. Sebab mad iwad hanya apply kepada tanwin fathah. Jadi alhamdulillah itu saja pelajaran mad kita untuk hari ini. Jadi mungkin lepas ni kalau kita nak praktikal, kita nak cari sendiri kita ada banyak masa nak buat dekat rumah. Sebab kita cuma duduk kat rumah je kan. Jadi boleh kita cari, kita buka Quran, kita cari semua yang macam gini, yang akhirnya ataupun yang bentuk dia macam gini, tanwin fathah kemudian ada alif. Kemudian kita try baca, kita stop kat situ, kita apply apa yang kita belajar. Kemudian kita cari yang akhirnya macam gini, ada alif, kemudian ada hamzah dan ada tanwin fathah. Kita cari dekat Quran. Dengan buat macam ini dikira ibadah juga. Kita cari, kita praktikal apa kita dah belajar, itu pun dikira ibadah. Dan ibadah di bulan puasa akan berlipat ganda. Jadi begitu juga dengan misal ini, wazidnahum huda. Kita cari misal yang lain seperti ini, yang mana tanwin fathah kemudian alif maksurah. Okey, yang tadi tu bahagian yang pertama kita berbual tentang mad. Okey, bahagian pertama dah habis. Okey, sekarang ni kita boleh relax sikit. Kita dengarkan saya kongsikan tentang gharaibul Quran. Apa tu gharaib? Adalah perkara-perkara yang ganjil dari segi bacaannya dalam Al-Quran. Jadi setiap video saya akan kongsikan 2 gharaib. Jadi bahagian ataupun yang pertama tentang gharaib, saya akan kongsikan tentang 7 alif dalam Al-Quran. Apa tu 7 alif dalam Al-Quran? Dalam 7 alif dalam Al-Quran ni kita harus beri perhatian, sebab dia ada lain pada lain. Jadi pada hari ni saya tak kasih contoh 7-7 tu lah, sebab takut banyak sangat kan, kita baru belajar nanti takut pening. Jadi pelan-pelan. Jadi saya hari ni saya akan kasihkan 3 contoh daripada 7 alif itu. Okey, contoh dia dekat sini. Okey, ayat yang pertama adalah ini. Okey, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Okey, nampak tak kalau dekat ayat ni, dekat bahagian dhununa ni, selepas na ada alif betul, tapi atas alif itu ada sukun. Jadi macam mana hukum, macam mana kita nak baca? Dekat sini cara bacaannya ada 2. Yang pertama, kalau kita nak stop dekat az-zununa, yakni kita nak waqaf dekat az-zununa, kita hidupkan alif itu. Macam mana saya baca tadi. Jadi saya baca lagi. Kalau kita nak baca waqaf, kita nak stop, kita hidupkan alif dia. Jadi wa tadhunnuna billahi dhununa. Itu untuk bacaan kalau kita nak waqaf. Tapi macam mana kalau kita nak wasal? Macam mana kalau kita nak sambung dengan ayat seterusnya? Adakah kita kena panjangkan juga? Tidak. Kalau kita nak sambung, kita matikan. Sebab itu ada sukun atas alif. Kalau nak sambung, kita matikan. Jadi macam mana kita nak baca? Macam ini. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minun. Macam itu. Lagi sekali. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Jadi bila nak sambung, kita tak baca dengan 2 harakat panjang. Kalau nak stop, baru dengan panjang. Bila nak stop, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Begitu juga dengan ayat ni, sama juga. Saya baca وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. Itu untuk waqaf. Tapi macam mana nak sambung? Adakah kita baca dengan panjang ataupun dengan pendek? Kalau nak sambung, kita baca dengan pendek lagi. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ. Boleh? Jadi dengan
Waqaf dekat sini kita baca dengan panjang 2 harakat. Qawarira. Stop. Tapi kalau nak sambung, qawarira min fiddah. Jadi begitu Jadi ada 2 cara bacaan. Tadi saya cakap saya akan bagi 3 contoh. Jadi contoh yang terakhir ayat ini, kenapa dia terpisah? Sebab dia ada special sikit. Apa special dia? Tak apa. Kita baca dulu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Bila kita nak sambung, kita tak boleh panjangkan sebab ada sukun. Tapi kalau kita nak stop, kita boleh panjangkan. Okey, ni contoh kita nak stop. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ataupun ni special dia. Tadi kalau kita belajar kat depan ni, kalau stop baru boleh panjang. Ini pun sama, stop boleh panjang. Tapi yang ini dia ada 2. Bila dia stop, dia boleh panjang dan dia boleh pendek. Ataupun dia tak menghidupkan akhirnya. Contoh, tadi yang contoh pertama kita baca dengan salasila. Ini ketika waqaf. Dan ketika waqaf juga kita boleh baca dengan salasil. Ada 2 bacaan ketika waqaf. Kalau wasal macam biasa, kita tak hidupkan. Kalau wasal kita salasila wa aghlalau. Tapi kalau waqaf ada 2 cara. Salasila ataupun salasil. Okey. Jadi ini contoh untuk alif 7 alif dalam Al-Quran, tapi hanya saya bagi 3 contoh sahaja. Okey. Perkara yang kedua saya nak kongsikan tentang gharaib. Tadi saya kongsikan tentang alif yang ada sukun. Sekarang perkara yang kedua saya nak kongsikan tentang gharaib adalah tentang sin dengan sad. Apa tu? Kadang-kadang kita baca Al-Quran, kita nampak ada certain ayat yang ada sad, tapi atas dia ada sin. Kemudian kita baca lagi, kita jumpa ada sad, tapi bawah dia ada sin. Jadi kita tak tahu macam mana nak baca. Bila kita nampak yang sad atas ada sin, kita tak tahu nak baca sad ke dengan sin. Kemudian kita pening. Kemudian kita tengok ayat lain. Satu ayat lain kita nampak sad, tapi bawah dia ada sin. Aku nak baca sin ke dengan sad? Jadi kalau orang belajar hukum tajwid, dia akan relax. Dia akan tahu, okey, aku dah tahu. Ini kat sini kita baca dengan sin. Kat sini kita baca dengan sad. Itulah sebabnya kita kena ada ilmu. Dengan ada ilmu kita tahu, patutnya kita buat macam ini dan tak patut kita buat macam ini. Jadi contoh dengan tentang sin dengan sad tadi, ayat yang macam gini. Okey, yang contoh yang pertama, kalau kita tengok sin dia dekat atas. Betul? Contoh yang kedua, sin dia dekat bawah. Jadi macam mana kita nak baca? Okey, jadi kita tengok macam mana saya baca. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Okey. Kemudian yang kedua, lasta alaihim bimusaitir. Jadi nampak? Yang pertama saya baca dengan sin. Yang kedua saya baca dengan sad. Apakah kaedah dia? Kaedah dia kita tengok apa yang dekat atas sad tu. Kalau yang dekat atas sad tu sin, maka kita baca dengan sin. Tapi kalau kat atas sad tu tak ada apa-apa, dekat bawah dia yang baru ada sin, kita baca dengan sad. Jadi kita ikut apa yang ada kat atas sad. Kalau dekat atas sad tak ada apa-apa, kita jangan baca apa-apa. Maksudnya kita baca dengan sad. Jangan baca apa-apa pula. Okey. Jadi kalau atas sad tu ada sin, kita baca dengan sin macam ini. Jadi sekali saya bacakan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kita baca dengan sin. Kita ikut apa yang ada dekat atas sad. Kemudian contoh yang kedua, kita tengok sad dia atas ada huruf tak? Tak ada. Dekat atas dia tak ada huruf. Tapi dekat bawah dia baru ada sin. Jadi kita baca dengan sin atau dengan sad? Kita baca dengan sad. Okey. Lagi sekali saya baca. Lasta alaihim bimusaitir. Macam itu. Ayat ni selalu kita dengar bila solat Jumaat dalam surah Al-Ghashiyah. Okey.
Jadi itu saja dua perkara yang saya kongsikan tentang Gharaibul Quran pada hari ini. Jadi lepas ni kita boleh beramal bersama-sama. Jadi selamat beramal. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.